Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-64 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Yang bermaksud, dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu, yakni bakhil atau kikir. Tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka, yakni nikmat dan kurniaannya luas melimpah-limpah. Ia belanjakan yang ia limpahkan sebagaimana yang ia kehendaki, dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur. Dan kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi. Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu lagi bentuk keburukan pegangan orang Yahudi yang didedahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebejatan perangai dan akhlak mereka dan adab mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, dan Allah rakamkan, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Berkatalah golongan Yahudi bahawa tangan Allah itu terbelenggu. Apa maksudnya? Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang lelaki dalam kalangan Yahudi bernama Syas bin Qais. Dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu bakhil. Dia tidak melimpahkan apa-apa atau tidak memberikan apa-apa. Lalu Allah turunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Dan disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kata-kata tersebut kepada golongan Yahudi keseluruhannya. Kerana golongan Yahudi tidak menolak atau tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Syas bin Qais,
itu bermaksud mereka juga menerima kata-kata tersebut. Berkata Ikrimah pula yang mengatakan kata-kata ini seorang yang bernama Finhas bin Azura dan juga kawan-kawannya, kerana mereka mempunyai harta. Maka apabila mereka telah tidak beriman dan kufur terhadap Nabi SAW, maka telah berkuranganlah atau semakin berkuranganlah harta mereka. Lalu mereka mengatakan apa yang dikatakan. Dikatakan juga bahawa golongan Yahudi apabila melihat Nabi SAW dalam keadaan susah dan kekurangan harta, sedangkan mereka mendengar ayat Allah yang mana Allah berfirman, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, bahawa maksud barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan, akan balas dengan balasan yang baik. Lalu mereka berkata, inna ilaha Muhammad bakhil, sungguhnya Tuhan Muhammad itu bakhil atau kedekut. Lalu mereka katakan apa yang mereka katakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang situasi yang sebenar, iaitu dakwaan dan atau kata-kata Yahudi yang sangat jijik dan keji itu. Maka Allah merakamkan kata-kata mereka untuk menunjukkan dan membuktikan betapa beraninya atau teganya golongan Yahudi itu, yang sanggup untuk berlaku kasar ataupun beradab dengan adab yang sangat keji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana golongan Yahudi itu sendiri cuba menafikan nikmat Allah yang pasti tidak akan boleh dihitung oleh manusia. Maka apabila mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, membawa maksud mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala bersikap bakhil terhadap mereka. Mereka mengatakan bahawa Allah menghalang kebaikan untuk mereka. Mereka mengatakan bahawa Allah tidak mahu melimpahkan kurniaannya atau menghalang kurniaannya daripada sampai kepada mereka. Seumpama tangan yang terbelenggu atau seseorang yang terbelenggu tangannya, yang tidak boleh, tidak mampu untuk melebarkannya, dalam erti kata melakukan pemberian atau menyumbangkan atau menyenangkan orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu difahami bahawa bila dimaksudkan dengan tangan Allah itu di sini bukanlah bermaksud anggota fizikal yang kita ketahui itu. Bermaksud bukanlah bererti Allah punya tangan, kerana Allah itu maha suci daripada keserupaan dengan segala makhluknya. Tetapi ini adalah suatu perlambangan, suatu kalimah yang simbolik ataupun kita panggil sebagai suatu metafora bagi menggambarkan kepemurahan ataupun tidak pemurahnya seseorang itu. Orang Arab biasanya menggambarkannya dalam bentuk tangan yang terbuka menggambarkan pemurah, dan tangan yang terbelenggu itu menggambarkan sifat kedekut. Mengapa tangan? Kerana tangan itu merupakan anggota yang digunakan, yang paling banyak digunakan, khasnya dalam memberi ataupun dalam menyumbang sesuatu, apatah lagi dalam konteks memberikan harta dan menginfakkannya. Di dalam Al-Quran terdapat penggunaan yang seumpama ini pada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-29 yang bermaksud, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dalam keadaan yang tercela serta kering keputusan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyelar dakwaan mereka tadi dengan mengatakan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Ini merupakan suatu penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala
betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kalangan Yahudi, khususnya yang tergamak mengatakan bahawa Allah itu kedekut, bahawa merekalah sebenarnya golongan yang kedekut. Merekalah sebenarnya golongan yang sangat sukar untuk membantu dan menolong orang lain. Maka sifat kedekut itu sebenarnya adalah sifat yang ada pada mereka dan sama sekali tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah menghukumkan bagi mereka, iaitu hukuman laknat terhadap mereka, disebabkan buruknya adab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan keingkaran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu pengajaran yang sangat penting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pada masa yang sama, untuk kita mengetahui betapa buruknya hati-hati golongan Yahudi itu, betapa mereka sama sekali tidak memperdulikan adab mereka dengan Khaliq, dengan Allah yang mencipta mereka, dengan Allah yang memberi rezeki kepada mereka, dengan mereka mengatakan sesuatu yang tidak selayaknya dikatakan kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah itu Allah menyambung lagi penerangannya berkenaan atau bertujuan menafikan dakwaan Yahudi terlaknat itu dengan firman-Nya, bal yadahu mabsutatan, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Pemurah, yang melimpahkan segala nikmat kepada hamba-Nya. Bermaksud Allah menyatakan tidak, sekali-kali tidak, wahai Yahudi, bukanlah seperti mana yang engkau katakan tentang aku, kata Allah. Bukanlah sesuatu yang engkau katakan, melainkan ia perkara yang batil. Bahkan aku, kata Allah, adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Dan ini disebut dalam frasa ini, bal yadahu mabsutatan, bahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pemurah, yang sangat melimpah pemberiannya, yang tidak akan terjejas sedikit pun apabila Allah melimpahkan nikmat kepada hamba-Nya. Maka bal yadahu mabsutatan ini masih lagi dalam bentuk perlembangan, iaitu kedua-dua tangan yang terbuka, yang kedua-dua tangan yang menyampaikan bantuan, yang menghulurkan, yang melimpahkan segala-galanya. Maka ia adalah suatu simbolik menyatakan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sangat banyak limpah kurnianya kepada hamba-hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah membuktikan lagi dengan frasa yunfiqu kaifa yasha. Allah melimpahkan rezekinya sebagaimana yang Allah kehendaki. Membawa maksud kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana bentuk Allah ingin memberi kepada hamba-Nya. Berdasarkan hikmahnya, kebijaksanaan Allah dan kehendaknya, Allah memberikan rezeki, meluaskan rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga berhak untuk menahan rezeki itu daripada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan apabila Allah menahan sesuatu rezeki daripada sesiapa yang Allah kehendaki, ia sama sekali tidak menafikan keluasan rahmat Allah, tidak sama sekali menafikan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah memberi dan tidak memberi adalah berdasarkan kehendaknya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kebijaksanaannya yang Allah sendiri susun makhluk-makhluknya berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menyambung lagi, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Bahawa maksud bahawa sesungguhnya apa yang kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim, dan apa juga yang telah kami dedahkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rahsia-rahsia, tentang hakikat sebenar Yahudi itu dan bagaimana keadaan datuk nenek moyang mereka, semua itu akan menambahkan ramai dalam kalangan mereka, akan menambahkan kekufuran di atas kekufuran mereka, menambahkan keingkaran dan kedegilan mereka mengatasi kedegilan yang sebelum itu, kerana mereka iaitu Yahudi adalah kaum yang
sentiasa berhasad, sentiasa bersarang rasa dengki dan benci di dalam hati mereka. Sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu, yang menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman, pada masa yang sama Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menambahkan kekufuran, menambahkan kezaliman kepada golongan Yahudi. Dan ia merupakan suatu penegasan dan kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala yang terserlah pada kalimah wala yazidanna, pada huruf lam dan juga pada huruf nun yang bersabdu itu. Apakah cerita selanjutnya? InsyaAllah akan kita sambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.